Selamat sejahtera dan selamat Hari Malaysia. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia dan saya bangga menjadi rakyat Malaysia sebenarnya. Tanggal 16 September adalah hari bersejarah di mana Malaysia mendapat nama dan kita menjadi satu negara. So saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk kita semua sebenarnya. So hari ini apa yang kita nak bincangkan? Sukan yang kita nak bincangkan adalah sukan yang paling popular di Malaysia. Sempena Hari Malaysia ni kan, kita nak bincang pasal sukan paling popular di Malaysia adalah sukan bola sepak. Hari ini kita ada tetamu khas kita juga. Lagi sekali kita ingin menjemput Philip Liu. Boleh cerita sikit tak apa tu sukan bola sepak? Of course saya tahu, adik-adik kita semua dah tahu, tapi kita nak cerita sikit lah. So sebenarnya apa itu bola sepak? Bola sepak adalah sukan yang dimain dengan bola dan juga involve 11 orang dalam satu tim, so 12 orang. Mereka cakap main game bola sepak adalah seperti 22 orang sedang kejar satu bola. Dan tugas dia adalah cuba untuk dapatkan bola itu menjaringkan ke dalam gol. So siapa yang jaringkan gol yang paling banyak menang. Simple kan? Cara dia memang macam ini, simple. Dan seperti apa yang Abdullah cakap, memang sukan bola sepak adalah sukan yang sangat famous. Tak kisah kat level Malaysia, even kat level international kita dah tengok. Especially kita tengok pada tahun ni, edisi kali ni kita tengok Lionel Messi dah berubah ke PSG. Dan juga Cristiano Ronaldo yang dah move ke Manchester United. Dan kita tengok even kat rasa Twitter Manchester United, satu malam mereka meningkatkan fans 1 juta orang. And that is how important and juga how effective bola sepak dalam dunia ini. Betul lah. So, as we mention tadi, dalam bermain bola sepak, cara bermainan ni adalah banyak beza. Macam ada yang kita panggil liga. Seperti Liga Malaysia, Liga Super Malaysia atau Liga Perdana Inggeris yang kita tengok. Dan dalam liga, cara bermainan dia adalah jika yang menang, dia dapat 3 poin, seri 1 poin, kalah 0 poin. Tapi jika dalam kejohanan seperti mungkin dalam Piala Dunia, dia mungkin dalam knockout stages, kalau mati, dia mungkin sekiranya dia seri, dia akan main ke penalty shootout. Dia tak akan ada point tapi dia akan main ke penalty shootout. So berdasarkan kepada format pertandingan, dia akan berubah sikit berdasarkan kepada apakah pertandingan yang anda sertai. Okay, of course saya rasa peminat-peminat bola sepak di peringkat dunia ni pun ramai. Okay adik-adik, saya rasa pasti kita nak bincang lebih banyak tentang apakah keperluan psikologi sukan untuk bola sepak. So jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. TV KPM. Okay adik-adik, hari ini mesti best kita nak bincang kan. Semua tentang bola sepak. Of course kita ada Philip. Kita tengah berbincang tentang apakah keperluan psikologi sukan untuk bola sepak. So sebelum tu kita nak tahu dulu, apakah isu-isu yang selalu timbul sebenarnya dalam sukan ini? Okay, so memang satu pengalaman yang bagus, terutama saya bila dapat bekerja dengan ramai pemain bola sepak, terutama macam Piala Suzuki 2018 bawah coach Cheng Ho, dan juga pernah menjaga tim under 19 bawah 19 untuk AFF, dan juga masa itu dengan bawah coach Boyan Hodak, dan juga under 15 bawah Primaniam yang kita memenangi, dan especially yang Suzuki Cup bila kita mendapat tempat kedua. Salah satu psikologi punya demand yang kita nampak daripada tim bola adalah expectation yang tinggi. Dan kita memang tekanan untuk nak perform, especially yang kita boleh nampak kat social media, semua komen ada dibuat oleh individu-individu adalah macam jurulatih.
Jurulatih bukan jurulatih profesional, tetapi semua orang mempunyai komen-komen dan juga memberikan tanggapan macam mana pemain ni harus main, kenapa pemain ni dipilih. Dan benda itu adalah benda yang akan meletakkan tekanan kepada pemain-pemain juga, even kepada kita. So macam mana kita nak handle expectation diri sendiri dan expectation orang lain dalam bola sepak. Sama dengan experience masa Piala Suzuki 2018, masa semi-final lawan Thailand, final lawan Vietnam. Bila kita masuk ke dalam Stadium Nasional Bukit Jalil, kita boleh betul-betul rasa perasaan yang berkobar-kobar, semangat daripada Ultras Melaya, daripada peminat dalam Stadium Bukit Jalil, yang boleh kita rasa semangat mereka ini untuk kita perform. Betul. Saya agree dengan Philip juga sebenarnya kan. Sebab tu yang saya kata, sukan yang popular di Malaysia ni kan, bila ramai yang kita ambil sebagai sukan ni sebagai satu yang kita sangat sayangi, kita minati, so kita nak pastikan yang sukan tu sebenarnya berjaya, betul tak? Saya rasa itulah apa kehendak-kehendak rakyat kita sebenarnya kan, betul tak Philip? Betul. So tadi Philip dah cakap managing the expectation ataupun menguruskan kita punya kehendak kita lah, kemahuan kita, ataupun di mana kita nak pastikan yang tak overboard lah, betul tak? Apa lagi yang Philip nampak selain daripada itu sebenarnya? Lagi satu adalah yang paling utama adalah performance lah. Sebab right. orang nak tengok result. Menang semua okey, tak menang kena jawab lah. Dan dengan populariti sukan ini, dengan komen-komen yang ada kat social media, oleh itu konsisten performance seorang atlet memainkan peranan sangat penting, terutama dalam level-level tertinggi yang kita pernah nampak, especially bila masuk ke dalam final atau semi-final, yang anda diperlukan untuk perform ke performance yang terbaik untuk mendapatkan result tersebut. Consistent performance. Okay. Of course, kayak kita dah nampak tadi kan, adalah managing expectation. Lepas tu, yang next yang selalu kita sebut adalah macam mana kita nak bagi performance yang konsisten, ataupun dalam saat-saat genting pun kita nak pastikan yang team kita dapat perform dengan betul. Mungkin kita menjadi punca dia, betul tak? Punca untuk kita berjaya. Sebab seperti yang kita selalu cakap, sukan berpasukan memerlukan semua orang dalam pasukan tu sebenarnya kan. Of course kita dah cerita pasal isu-isu sebenarnya kan. Saya lebih berminat sebenarnya nak tahu pasal teknik-teknik yang Philip nak cerita pada adik-adik kita, supaya macam mana kita nak meningkatkan ataupun menguruskan kita punya expectation kita, dan seterusnya untuk meningkatkan performance kita, prestasi kita. Okey Philip, boleh cerita tak tentang apakah teknik-teknik yang selalu kita gunakan untuk keperluan psikologi ni sebenarnya? Boleh. Antara teknik yang kita selalu terapkan even daripada junior sampai ke senior level adalah kita panggil 6C. Dulu 5C, sekarang kita tambah lagi express sikit, 6C. 6C, dan setiap C mempunyai elemen-elemen yang tertentu yang kita akan terapkan. Antara C yang pertama, confirm, adalah communication. Komunikasi. Yang paling senang, CSI. Komunikasi yang clear, komunikasi yang simple, dan komunikasi yang important. Sebab dalam sukan berpasukan seperti bola, komunikasi antara player dengan pegawai, player dengan coaches, even player dengan diri sendiri mainkan peranan sangat-sangat penting. Oleh itu komunikasi adalah benda yang sangat-sangat penting. First C First C. Okey, ingat adik-adik, pastikan ingat 6C ni Okey, first C adalah communication. Kalau bila sebut pasal communication, kita terus pergi kepada CSI. Alright, clear, simple and informative Alright, okay, the next C? The next C, of course, confidence, keyakinan diri. Keyakinan untuk bermain, keyakinan untuk perform. Adakah bila anda pressure, anda tekanan, bila anda expectation yang kita mention tadi, bolehkah anda masih membuat hantaran kepada yang kita panggil successful punya hantaran untuk mendapatkan peluang untuk menjaringkan gol? Bila anda pressure, adakah anda mempunyai keyakinan untuk menjaringkan gol? Dan mungkin sebagai seorang goalkeeper atau seorang defender, bolehkah anda cuba untuk mengurangkan peluang untuk pihak lawan untuk jaringkan gol? Benda itu keyakinan memainkan peranan sangat penting, terutama dalam game bola sepak. Seperti kita tahu, memang bola sepak main 45 minit, satu quarter, dan mungkin lebih masa lagi. So adalah hampir more than 1.5 hour untuk bermain. Oleh itu keyakinan untuk nak maintain dan masa-masa jangka masa yang panjang itu memainkan peranan sangat penting. Kalau let's say daripada pengalaman Philip sendiri lah, macam mana daripada akar umbi lah, sebab Philip memang bekerja daripada bawah umur, daripada AMB itu sendiri sebenarnya sampai ke tim yang pasukan bawah 23 senior pun ada sebenarnya. Okey, so daripada akar umbi sampailah ke peringkat profesional ni, macam mana yang Philip nampak kita boleh meningkatkan keyakinan sebenarnya? Cara yang paling senang untuk mendapatkan keyakinan atau meningkatkan keyakinan adalah membuat apa yang anda pandai buat atau apa yang mahir buat. Yang kita selalu cakap adalah apakah kelebihan yang anda ada. Macam kita boleh tengok daripada pemain-pemain bola sepak yang kita selalu suka tengok tentang Messi, Cristiano Ronaldo.
Erling Haaland, Lewandowski. Apakah kelebihan atau apa keistimewaan yang mereka ada? Terutama mungkin kita boleh ambil Messi sebagai satu example. Dengan badan yang kecil, macam mana dia boleh menggelecek bola? Macam mana dia boleh menjaringkan bola dengan menggunakan kaki dia? So, macam mana itu adalah cara ciri-ciri yang kita boleh tengok dan juga mencari apa keistimewaan you ada yang boleh diterapkan dan boleh ditukarkan ke dalam performance dalam padang. Betul. Kalau bila Philip cerita pasal Messi dan Ronaldo ni, kalau kita tengok jarang Messi buat heading tapi kalau bila sampai kat Ronaldo, memang Ronaldo akan banyak menghabiskan jaringan dia dengan heading sebenarnya. Tapi sebab kita tengok ketinggian dia, dan kita sebenarnya dah ada, kalau adik-adik biasa tengok ikut follow TikTok ke ataupun social media ni, sebenarnya dah banyak yang ada viral jumping Ronaldo, di mana dia orang buat jumping seolah-olah setinggi Ronaldo untuk nak buat heading sebenarnya. So ini yang kita katakan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing. So kalau let's say, kalau Messi orang yang kecil pandai menggelecek, mungkin itu kelebihan dia. Kalau you tinggi macam Ronaldo, you banyak heading, lompatlah setinggi untuk buat heading sebenarnya. So itu keyakinan. Betul lah kita cerita pasal keyakinan. So kalau C yang ketiga, apa yang kita nak cerita pasal C ketiga? C ketiga yang kita selalu cakap adalah tentang kontrol, iaitu macam mana anda menguruskan emosi anda. Seperti kita mention tadi tentang expectation yang anda terhadap diri sendiri dengan expectation yang orang lain ada, penyokong, peminat, even persatuan terhadap player. Macam mana you nak menguruskan emosi anda dan menguruskan apa yang sepatutnya you buat dalam game mainkan peranan yang penting. Betul. Terutama macam yang kita tengok situasi. Apa berlaku sekiranya pihak lawan menjadikan gol dahulu, pihak lawan mendahului, atau apa yang you akan buat, atau macam mana anda menguruskan emosi anda sekiranya anda mendapatkan gol yang awal. Betul. Saya masih ingat pada 2018 masa kita bermain dengan Indonesia di Under 18, bawah Under 18 AFF. Kita pernah buat satu situasi. Apa berlaku sekiranya masa itu kita bermain kat Indonesia, bermain dengan tuan rumah, kita mendapatkan penalti pada awal minit pertama. Atau apa berlaku atau apa yang you akan buat sekiranya pihak lawan yang dapatkan penalti. Dan itu ada situasi yang berlaku. Kita kena satu penalti pada awal minit pertama dan pihak lawan menjaringkan gol. So pihak lawan dah menjaringkan gol dan mendahului pada awal minit. Betul. So masih ada panjang yang kita cakap tadi, dan jaga masa yang panjang. Apa yang you akan buat dan macam mana you menguruskan kontrol emotion anda untuk fokus balik kepada apa yang sepatutnya you buat. Okey, itu yang second C kita kata kontrol, ataupun sebenarnya dalam bahasa Melayu kita kata kawalan. Kita nak mengawal situasi itu sebenarnya. Okey, yang keempat pula. Yang keempat yang tentang komitmen. Okey. Committed, yang selalu kita cakap tentang disiplin, committed. Jika anda kehilangan bola, jika anda membuat satu kesilapan, miss pass dipanggil, apa yang you buat? Adakah you akan berasa frust? Adakah you rasa macam alamak? Tapi game masih berlangsung. Betul. Yang selalu kita akan terapkan kepada pemain, walaupun anda membuat kesilapan, walaupun kesilapan berlaku, you nak meminta maaf, you nak berasa frust, not now. As long as the game is on, selagi game itu berlangsung, committed, pergi dapatkan balik bola. Fokus balik kepada macam mana you punya formation. Make sure that everything is in place. Jika bola dah keluar daripada tempat bermain, then you nak minta maaf, it is up to you. But as long as the game is still on, selagi ada masa, komitmen yang tinggi itu sangat-sangat penting. Betul, betul, saya agree. Sebab komitmen, sebab sebagai seorang pemain sebenarnya selalunya macam tadi lah, kalau kita kata yang kontrol tadi kan, mungkin kita kena pada saat awal, gol dah kena saat awal. Adakah kita nak frust berlanjutan? Adakah kita tak nak, rasa tak nak? Sebab ini pun melibatkan banyak yang temper-temper daripada atlet panas baran dan sebagainya. Kalau satu atlet dah tak main, be down with time. Betul tak? So kalau dengan time, opponent sebenarnya lagi ada kekuatan. Betul tak? So bila kita commit, maksudnya until the last whistle. Ini yang kita selalu kata attitude until the last whistle. Okey, alright, kita dah cover 4 sebenarnya. Okey, apa lagi yang lagi satu? Yang kelima adalah C, concentration. Macam mana you nak concentrate dalam game, concentrate tentang apa yang sepatutnya buat, concentrate dengan tactical apa yang sepatutnya buat, dan bila dalam situasi-situasi, kata situasi yang positif atau situasi yang negatif, macam mana anda masih boleh concentrate terhadap apa yang sepatutnya buat dan juga fokus kepada game dan juga team yang especially dalam padang. Itu mainkan peranan yang sangat-sangat penting. How do you concentrate during the game? Alright, okay, that's the pasti konsentrasi. Okay, alright, konsentrasi. Kalau kita tengok tadi sebenarnya semua pun berbunyi K sebenarnya. Kita tak mungkin kita boleh tukar kepada 5K atau 6K sebenarnya kan, betul tak? Konsentrasi dalam mana-mana sukan pun sebenarnya konsentrasi itu sangat penting. Bila kita ada komitmen dan konsentrasi, sebenarnya banyak yang kita boleh lalui. Halangan yang banyak yang besar pun kita boleh sebenarnya boleh lalui sebenarnya benda tu kan.
KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok 5K ataupun 5C sebenarnya. Okey, kita nak sambung lagi daripada Philip sebenarnya, kita nak dengar lagi last one. Apakah itu C yang di mana kita boleh berikan kepada sukan bola sepak ni sebenarnya? Okey, last C tu apa dia sebenarnya? Last C is actually character. Alright. Yang juga macam pronunciation macam K juga. Betul, character, betul. Dan character adalah macam personality, identity seorang pemain. Itu mereka peranan yang sangat penting yang kita sudah cakap. Bagaimana anda nak orang lain, mungkin peminat tengok apakah individu yang sebenarnya anda berada. Betul. Yang kita cakap, who are you as an athlete? Correct. Atau as a football player. Betul. Dan benda itu peranan penting sebab kita akan nampak adalah anda sebagai mungkin pemain bola sepak pada masa depan mungkin jadi seorang role model yang kita nampak seperti Safawi Rashid, yang dulu Syafiq Rahim. Mereka adalah role model yang orang-orang muda akan mengikuti cara mereka bermain dan juga cara macam mana mereka menjalani kehidupan mereka. Betul. Sebab ini adalah satu macam kita sebut tadi kan, ini adalah satu sukan di mana diberi banyak tumpuan. So atlet-atlet pun diberi banyak tumpuan, gaya hidup mereka pun diberi tumpuan. Sebenarnya mereka pun sebenarnya seolah-olah artis juga sebenarnya kan. Segala persiapan dan pergerakan diorang pun dilihat ataupun ditengoklah oleh rakyat sejelata sebenarnya kan, betul tak? So kalau atlet, kalau macam ada any take away message lagi tak untuk adik-adik kita sebenarnya daripada Philip untuk nak menggunakan 6K ni sebenarnya ataupun 6C ni? 6C ni sebenarnya adalah satu teknik atau satu gaya hidup untuk dalam kehidupan, especially dalam bola sepak, dan boleh diterapkan untuk semua sukan je, bukan saja tim bola sepak. Kita nampak adalah jika adik-adik berasa adik nak menjadi impian untuk menjadi seorang pemain bola sepak yang profesional, make sure you stay committed, yang kita pernah cakap, committed dan juga berusaha dan bersungguh-sungguh sebab peluang untuk menjadi seorang atlet adalah besar. Betul. Tetapi adakah sekiranya peluang itu berlaku atau diadakan, adakah you boleh ambil peluang tersebut? Dan itu adalah benda yang sangat-sangat penting. Dan di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Betul. Dan juga berharap semua akan stay sihat dan juga sentiasa berusaha demi sukan dan terutama demi sukan bola sepak. Okay, alright. Nampak tak take away message terus dengan Selamat Hari Malaysia dan harapan beliau kepada belia-belia kita di sana supaya satu hari nanti kita boleh mendapat bakal pemain-pemain bola sepak yang terhebat, bukan saja di peringkat Malaysia sebenarnya, tapi di peringkat antarabangsa juga. Kita pernah cakap, selalu kita pernah beritahu kepada players dan jurulatih, saya berharap dan kita berharap satu hari nanti kita akan layak ke Piala Dunia. Oh, itu adalah harapan yang besar. Saya pasti adik-adik yang sudi mendengar ataupun adik-adik yang sedang mendengar ni pastinya dah berkobar-kobar, dah ambil bola. Pastikan yang adik-adik menggunakan 6C ini dalam kehidupan harian anda supaya anda dapat committed dan berusaha menjadi seorang atlet dan terutamanya pemain bola sepak yang terbaik dan terhebat. Adik-adik sekalian, pilih seorang pemain bola sepak yang merupakan role model anda. Apakah ciri-ciri yang anda boleh pelajari daripada pemain tersebut? So saya ingin mengambil kesempatan ini sekali lagi untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia. Semoga kita sentiasa berada dalam keadaan sihat dan selamat, dan sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Philip. Selamat Hari Malaysia dan ini Minda Juara.